Bersama saya Ustaz Syahariman bin Abdul Rahman dalam sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uqaddimukum bitahiyyatut thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim AS menjalankan korban. Sedang pendengar yang dihormati sekalian, menurut riwayat, Nabi Ibrahim AS pernah menyembelih korban sehingga 1000 ekor bebiri, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Walau bagaimanapun, baginya tidak cukup dalam mengorbankannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau bernazar, seandainya aku mempunyai anak lelaki, pasti akan ku sembelih kerana Allah dan aku korbankan kepadanya. Ucapan itu dibuat ketika isterinya Sarah masih belum mengandung. Selepas Ibrahim menikahi Hajar dan dikurniakan seorang anak, iaitu Ismail, Ibrahim AS diseru Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpinya untuk memenuhi nazarnya itu. Beberapa malam beliau bermimpi yang sama dan akhirnya beliau yakin bahawa mimpi tersebut bukanlah mimpi daripada syaitan. Ketika itu usia Ismail lebih kurang 7 tahun. Ada yang berpendapat 13 tahun. Setelah meminta Hajar mempersiapkan Ismail dengan pakaian dan berpenampilan terbaik, Ibrahim dan Ismail berangkat menuju ke sebuah lembah kosong, iaitu kini di daerah Mina, dengan membawa tali dan sebilah pisau. Dalam perjalanannya menghampiri tempat korban, iblis memujuk dan menggoda Ibrahim untuk mengasihi anaknya lalu meninggalkan nazarnya itu. 3 kali cubaan iblis tetapi tidak berjaya dilayan Ibrahim AS. Malah Ibrahim AS setengah riwayat, iaitu Ismail, mengutip batu kerikil di tanah dan melempar batu itu ke arah iblis. Setiap kali godaan itu berlaku hingga buta mata kirinya, maka iblis pun pergi dengan hampa. Di sini bermulalah sejarah melontar jamrah dalam ibadat haji. Sesampai di Mina, Nabi Ibrahim AS berterus terang kepada Ismail seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud. Maka ketika anaknya itu sampai bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ismail AS turut berpesan kepada ayahnya untuk mengikatnya dan memalingkan wajahnya agar tidak timbul simpati di hati ayahnya itu. Di samping itu, dia meminta menajamkan pisau agar mudah dan cepat prosesnya. Ismail AS juga meninggalkan pesan untuk disampaikan kepada Hajar, ibunya. Setelah mendengar pesanan itu, Nabi Ibrahim AS bersedia lalu menjalankan proses penyembelihan tersebut. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menggantikan Ismail dengan seekor haiwan gantian yang besar, dan haiwan itulah yang sebenarnya menjadi korban. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahawa pisau tersebut tidak dapat melukakan langsung leher Ismail. Ada pula yang leher Ismail telah pun dipotong tetapi bertukar kepada haiwan tersebut, dan ada pula yang menyatakan belum sempat pisau dilalu, Ismail telah ditukar. Walau apapun kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 sehingga 109. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sirah untuk hari ini bersama saya, Ustaz Syahariman bin Abdul Rahman.